Hai, Anda bersama dengan saya, Cikgu Felix. Untuk hari ini, jadinya kita akan berjumpa secara alamiah kerana kita tidak dapat bersemuka secara berdepan kerana penangguhan untuk anda datang ke sekolah iaitu pada 3 Ogos nanti. Oleh itu, kita meneruskan pengajaran kita secara alamiah. Jadinya, untuk hari ini kita teruskan pengajaran kita di bab yang ke-6 setelah kita belajar di bab 5 hari itu iaitu Kesultanan Melayu Melaka. Oleh itu, pada hari ini kita belajar tentang bab 6 Kesultanan Johoriyau. Okey. Baiklah. Apakah objektif pembelajaran hari ini? Okey, objektif pembelajaran hari ini yang anda dapat iaitu memerihalkan pengasasan Kesultanan Johoriyau. Apakah itu memerihalkan? Memerihalkan adalah cara ataupun menceritakan atau menjelaskan tentang pengasasan Kesultanan Johoriyau. Baik, untuk kriteria kejayaan, anda akan dapat menyatakan pengasas Kesultanan Johoriyau dengan betul. Seterusnya, menceritakan garis masa pusat pemerintahan Kesultanan Johoriyau dengan tepat. Seterusnya, menjelaskan sekurang-kurangnya 2 daripada 3 pusat pemerintahan secara tepat. Kenapa saya fokus sekurang-kurangnya 2 daripada 3 pusat pemerintahan ini? Kerana kita akan belajar tentang 3 pusat pemerintahan yang ditubuhkan semasa Kesultanan Johoriyau. Baik, sebelum itu ingin saya jelaskan secara keseluruhan apa yang kita akan belajar dalam bab 6 ini, iaitu Kesultanan Johoriyau diasaskan oleh Kesultanan Melayu Melaka. Seterusnya, kerajaan ini mewarisi dan meneruskan kegemilangan Kesultanan Melayu Melaka. Seterusnya, kepimpinan Kesultanan Johoriyau berjaya menghadapi cabaran ke arah kegemilangan. Dan kegemilangan yang dicapai dari aspek perdagangan dan persulutan Melayu. Seterusnya, kegemilangan Kesultanan Johoriyau sebagai sebuah empayar yang unggul di alam Melayu berakhir dengan perjanjian Inggeris Belanda pada tahun 1824. Baik, tanpa melengahkan masa, kita terus kepada topik kita iaitu pengasasan Kesultanan Johoriyau. Baik. Sebagai pengenalan, Kesultanan Johoriyau diasaskan oleh waris Kesultanan Melayu Melaka seperti apa yang saya sudah terangkan pada sinopsis tadi, dan kerajaan ini juga mewarisi sistem pemerintahan dan pentadbiran serta wilayah jajahan takluk dan naungan Kesultanan Melayu Melaka. Dan seterusnya, Kesultanan Johoriyau juga meneruskan tradisi kegemilangan dan keagungan kerajaan awal di alam Melayu. Baik, kenapa kita menceritakan tentang Kesultanan Melayu Melaka dan apa kaitannya dengan Kesultanan Johoriyau ini? Baik, kita lihat pengasasan kerajaan. Kesultanan Johoriyau telah diasaskan oleh Raja Ali, putera Sultan Mahmud Shah dan Tun Fatimah. Siapakah Sultan Mahmud Shah? Sultan Mahmud Shah merupakan Sultan terakhir di Kesultanan Melayu Melaka. Oleh itu, Raja Ali ini tadi merupakan putera Sultan Mahmud dan juga Tun Fatimah. Dan baginda Raja Ali ini tadi menggunakan gelaran Sultan Alauddin Riayat Shah I pada ataupun bermula pada tahun 1528 sehingga berakhirnya tempoh baginda pada 1564. Bagaimanakah penubuhan ataupun pembukaan kerajaan ini? Baginda telah mengarahkan
Itu Bendahara Sri Naradiraja dititahkan menghimpunkan rakyat untuk membuka negeri di pesisir Sungai Johor. Baginda ini tadi telah mengarahkan Bendahara Sri Naradiraja menghimpunkan semua rakyat Johor ataupun menghimpunkan rakyat Johor yang berada di pesisir Sungai Johor untuk mendapatkan sokongan mereka membuka negeri di pesisir Sungai Johor. Baik, Kerajaan Johor Riau ini merupakan ataupun ditubuhkan di Pekan Tua Johor. Ya, kita lihat. Ini merupakan lakaran wajah Sultan Alauddin Riyad Shah, dan bulatan merah ini pula merupakan di mana pemerintahan Kerajaan Johor Riau ini, itu pusat pemerintahan. Okey. Kalau kita lihat, ni kerajaan ini dibina oleh Raja Ali atau Sultan Alauddin Riyad Shah dan ditetapkan Bendahara Sri Naraja untuk rakyat bagi makan negeri dan pesisir. Seterusnya kita lihat pusat pemerintahan Kota Kara Pekan Tua. Kota Kara Pekan Tua merupakan pusat pemerintahan pertama bagi Kerajaan Johor Riau. Sultan Alauddin Riyad Shah I membina pemerintahan di Kota Kara pada tahun 1528. Dan kedudukan Kota Kara dipilih kerana terletak berhampiran sungai yang lebar dan dalam, dan ini memudahkan kapal untuk keluar masuk. Kapal ini kapal besar yang membawa muatan yang banyak, dan mereka mudah untuk keluar masuk ke dalam Johor, dan proses perdagangan adalah berjalan dengan lancar. Baik, selain itu, Kota Kara ini juga dipilih kerana kawasan berbukit bukau di sekitar Kota Kara ini, dan ini sangat penting untuk menjadi benteng pertahanan daripada ancaman luar, disebabkan pada masa dahulu kalau kita lihat ancaman luar ini sangat kuat, ya. Baik kita mempunyai satu kerajaan yang besar, memang akan menghadapi satu ancaman daripada luar. Okey, kita lihat bagaimanakah rupa. Inilah rupa secara ilustrasi yang telah digambarkan. Ini adalah Kota Kara. Kalau kita lihat keadaan sungai di Kota Kara ini tadi, dia sangat lebar, dan kita lihat ada kapal yang sedang berlabuh. Ini menunjukkan kedudukan Kota Kara ini sangat strategik yang telah dipilih oleh Sultan Alauddin Riyad Shah I. Baik, seterusnya kita lihat pusat pemerintahan Kota Sayong di Sayong Pinang. Okey, Kota Kara ini tadi telah diserang oleh Portugis, dan Portugis ini telah memusnahkan Kota Kara tadi pada tahun 1535. Oleh itu Sultan Alauddin Riyad Shah I berundur ke Sayong Pinang dan membuka pusat pemerintahan di sana pada tahun 1536. Okey, jadinya setelah berundur, Baginda telah membuka pusat pemerintahan sebagai salah satu untuk mengekalkan pemerintahan Baginda, dan Kota Sayong ini dipilih di Sayong Pinang. Okey, kenapa dipilih Kota Sayong? Kota Sayong ini dipilih kerana kawasan ini lebih selamat daripada kapal musuh yang sukar untuk melintasi sungai yang sempit. Okey, baik, kita lihat ada disediakan peta di sini. Okey, kalau kita lihat pada nombor satu, ya, akan Anda lihat di nombor 1 itu adalah merupakan Sayong Pinang, dan terdapat penjalanan sungai, okey, di mana ada Kuala Sayong. Okey,
Kuala Sayong ini tadi berada di hulu ataupun berada di pendalaman sungai Sungai Johor ini tadi. Ini yang menyebabkan Kota Sayong ini dipilih oleh Sultan Alauddin Riyad Shah untuk mengekang kemasukan ataupun mengekang ancaman daripada luar. Okey, seterusnya kita lihat pusat pemerintahan yang ketiga, iaitu pusat pemerintahan Kota Batu di Johor Lama. Okey, pada tahun 1540, Sultan Alauddin Riyad Shah I memindahkan pusat pemerintahan ke Kota Batu Johor Lama. Okey, kalau kita lihat kota baru ini pada hari ini, ianya juga dikenali sebagai Tanjung Batu. Baik, di manakah Kota Batu? Ianya Anda lihat pada nombor 8. Nombor 8, iaitu kalau kita lihat ada di peta ini. Okey. Baik. Okey, saya minta maaf. Okey, kalau kita lihat pada nombor 8 ini. Ini merupakan kota Kota Batu. Okey. Baik, ini Kota Batu. Nombor 8, ianya berada di Johor Lama. Dan kalau kita lihat di sini lebarnya sungai kerana ianya adalah terletak di muara, berada di muara Sungai Johor ini tadi. Baik, disebabkan itulah Sultan Alauddin Riyad Shah ini tadi memindahkan pusat pemerintahan daripada Kota Sayong ke Kota Batu Johor Lama. Okey, kenapa? Kedudukannya yang strategik di Sungai Johor yang lebar dan dalam. Seperti yang saya dah cakapkan tadi, Sungai Johor yang agak lebar dan dalam. Dan ini memudahkan kemasukan kapal dagang untuk berdagang di Johor Lama, di Kota Batu. Oleh itu, ianya telah dipilih. Okay. Baik, itu adalah ketiga-tiga pusat pemerintahan yang telah dilakukan oleh Sultan Alauddin Riyad Shah di 3 pusat pemerintahan. Itu yang pertama tadi adalah Kota Kara di Pekan Tua. Yang kedua adalah Kota Sayong di Sayong Pinang. Dan yang ketiga adalah Kota Batu Johor Lama. Baik, itu kita lihat sebagai satu refleksi kita. Kenapa kita perlu belajar tentang perpindahan pusat pemerintahan itu tadi. Baik, kalau kita lihat di sini, Sultan Alauddin Riyad Shah I telah meletakkan asas yang kukuh untuk pemerintahan seterusnya, mengembalikan kewibawaan dan kedaulatan Kerajaan Kesultanan Melayu. Baik, yang ini yang penting. Semangat gigih dan usaha tanpa jemu yang ditunjukkan oleh Sultan Alauddin Riyad Shah I wajar dijadikan iktibar oleh kita dalam mensahihkan semangat cinta akan negara. Okey, itu adalah pembelajaran kita untuk hari ini. Jadinya saya berterima kasih kerana anda sudi bersama dengan saya pada hari ini, dan semoga kita dapat berjumpa secara bersemuka seawal mungkin, kerana saya pun tidak sabar untuk berjumpa dengan anda semua. Jadi, terima kasih dan jumpa lagi.